Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan berpesan kepada seluruh yang hadir pada hari ini. Marilah kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan takwa sahajalah yang akan melayakkan kita untuk melangkah masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah sekalian, di antara ciri-ciri orang bertakwa di sisi Allah ialah mereka beriman kepada perkara-perkara gaib, seperti yang berlaku kepada Nabi SAW pada bulan Rajab ini, di mana Nabi SAW telah dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya Nabi SAW, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati kedua tempat sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tuan-tuan, peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku kepada Nabi SAW itu menguji iman para sahabat. Menguji iman para sahabat, sebab perkara yang berlaku kepada Nabi itu terkait dengan perkara-perkara yang tidak masuk dengan akal, tidak termasuk dalam bagaimana Masya Allah Rabbi Nabi SAW boleh berjalan dalam perjalanan yang subhanallah biasanya mengambil masa sebulan. Nabi hanya berjalan masa satu malam. Dan diceritakan oleh Nabi SAW pertemuan-pertemuan Masya Allah Rabbi, benda-benda yang tak pernah terfikir dengan akal. Nabi cerita tentang syurga, Nabi cerita tentang neraka, Nabi cerita tentang pertemuan dengan Allah, pertemuan dengan para Nabi alaihimussalatu wassalam di dalam tingkat-tingkat di langit. Nabi menceritakan bagaimana Nabi dan para Rasul berhimpun beramai-ramai bersemayang di Masjidil Aqsa, menceritakan kepada sahabat, sehingga waktu itu ramai di kalangan sahabat yang berpaling daripada Nabi SAW sebab tak boleh terima dengan akal mereka ujian keimanan. Dan pada waktu itulah tuan-tuan sekalian, subhanallah, terzahir di kalangan para sahabat Nabi SAW orang-orang yang betul-betul committed beriman dengan Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, beriman dengan perkara-perkara gaib ini merupakan salah satu daripada ciri orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Telah menyebut dalam Quran, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Alif lam mim. Ni kitab Al-Quran yang tidak ada ragu kepadanya akan menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa tu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka ini orang bertakwa itu cirinya ialah mereka beriman kepada perkara-perkara gaib. Tuan-tuan, ila akhir ayat. Tuan-tuan sekalian, antara perkara gaib yang kita dah dengar yang belum kita tempuh iaitulah alam barzakh, alam kubur, tempat yang pasti kita akan sampai, yang confirm kita akan sampai. Tuan-tuan dengar perkataan saya ni elok-elok. Tempat itu akan kita sampai pada masa yang telah tentukan kepada kita. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin 10 tahun akan datang, wallahu alam, Allah saja mengetahui. Tetapi yang pastinya kita akan sampai ke alam yang namanya alam barzakh. Ada dua keadaan alam barzakh, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang pertama, alam barzakh ini kepada orang mukmin, kata Ibnu Umar, kuburnya menjadi taman daripada taman-taman syurga. Orang mukmin apabila dia masuk kubur yang pertamanya, tuan-tuan, kuburnya menjadi lapang 70 hasta, bahkan lebih daripada itu. Dihamparkan permainan yang indah daripada syurga. Dibukakan satu pintu, dia nampak tempat duduknya di dalam syurga. Angin daripada syurga itu datang menghembus dia di dalam kubur itu, sehingga nikmat, rasa seronoknya syurga itu sampai kepada dalam kubur. Nikmatnya duduk dalam kubur itu bahkan melebihi daripada nikmat waktu dia hidup di dunia. Malaikat, tu tempat siapa tu? Tu istana siapa yang cantik sangat tu, subhanallah. Itulah tempat duduk kamu nanti di dalam syurga, subhanallah. Malaikat, bila nak kiamat ni? Bila nak kiamat? Kenapa lambat lagi kiamat? Tak sabar dah aku nak pergi duduk di tempat tu yang namanya syurga tu, subhanallah. Itu nikmatnya orang yang
mati dalam keadaan beriman kepada Allah SWT, kuburnya orang mukmin. Dan satu lagi kata Ibnu Umar, ialah kuburnya orang asi, orang maksiat. Ini bukan cerita orang kafir tuan-tuan, ini di antara orang mukmin. Tapi mukmin ini ialah mukmin orang yang maksiat kepada Allah, orang yang ingkar perintah Allah, orang yang mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kuburnya, pertama sekali kuburnya akan menghimpitnya sehingga berselisih tulang rusuknya. Kuburnya gelap, kuburnya menyakitkan, kuburnya menyeksakan. Dibuka satu pintu, nampak tempat duduknya di dalam neraka. Angin bahang daripada neraka itu sudah masuk ke dalam kubur hingga membakar tubuh-tubuhnya. Dibawa api lagi tuan-tuan, dibakarnya siang dan malam hingga luruh daging dan isinya. Dibawa ular lagi, subhanallah, mematuknya siang dan malam, subhanallah. Diseksa dia siang dan malam. Itu kuburnya orang asi, orang maksiat. Tuan-tuan, kita hanya ada dua kubur ini. Hanya ada dua pilihan di antara salah satu daripada dua kubur ini yang tuan-tuan boleh pilih sekarang ini sebelum tuan-tuan mati. Bagaimana nak pilih? Tuan-tuan, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana keadaannya, bagaimana pemilihannya kubur nanti kita sini. Yang pertama kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia kata subhanallah, orang yang selalu berfikir, orang yang tidak lalai, orang yang lalai mengingati kubur, orang yang sering lalai daripada mengingati kuburnya, kuburnya akan menjadi lubang daripada lubang api neraka. Dan orang yang selalu mengingati akan kuburnya, tidak lalai dengan kuburnya, maka orang ini kuburnya akan menjadi taman daripada taman syurga. Jelas. Yang pertama, orang yang selalu lalai daripada ingat kubur. Siapa orang yang lalai ni? Kata Imam Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya Nasihat Agama dan Wasiat Iman, orang yang lalai ini, kata Imam Habib, ialah berlalu sehari dalam hidupnya, subhanallah, tanpa sekalipun dia fikir bagaimana agaknya kalau dia mati pada hari tersebut. Kita ni hari ni daripada pagi tadi sampai sekarang ni, berapa kali yang kita fikir kalau aku mati hari ni macam mana keadaan ni? Semalam berlalu sehari daripada pagi sampai ke malam, pernah tak sekali kita terlintas kalau aku mati hari ni bagaimana keadaannya? Subhanallah. Orang yang sentiasa ingat dia nak mati pada hari tersebut, kalaulah aku mati hari ni. Dia tidak lalai dengan kematiannya. Dia takut untuk meninggalkan kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan. Ya Allah, kalau aku mati hari ini, subhanallah, macam mana keadaan? Maka dia akan buka Quran untuk dia baca. Ya Allah, kalau aku mati hari ini macam mana? Masya Allah Rabbi. Dia akan paksa diri dia untuk bangun 2 rakaat. Takut-takut dia mati pada hari tersebut, dia sembahyang duha. Dia akan paksa diri dia untuk pergi sembahyang subuh berjemaah, sebab dia takut hari itu hari last dia hidup di dunia ini. Dia akan paksa diri dia untuk buat amal kebajikan, sebab dia takut itulah hari last dia berada di dunia ini, tuan-tuan sekalian. Sebab kita tak tahu bila kita nak mati. Maka orang yang tidak lalai dengan kematian, dia sentiasa bersedia untuk berhadapan dengan kematian pada hari tersebut. Tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan hari ini sembahyang subuhnya 7.30, kalaulah hari ini tuan-tuan masih belum membaca Al-Quran, kalau tuan-tuan pagi tadi belum buat 2 rakaat sebelum sembahyang subuh, kalau tuan-tuan hari ini belum buat sembahyang duha, tuan-tuan kalaulah hari ini tuan-tuan masih belum membaca Al-Quran, tuan-tuan mintalah kepada Allah jangan mati pada hari ini, sebab kita tak bersedia. Tapi kalau hari itu tuan-tuan dah bangun tahajud 2 rakaat, kalau tuan-tuan sempat buat sunat taubat 2 rakaat pada paginya, kalau tuan-tuan sempat buat sunat duha, kalau tuan-tuan dah pergi sembahyang subuh berjemaah, kalau tuan-tuan musalli ala jemaah dah pun baca Quran pada pagi tersebut, tuan-tuan dah masya-Allah telah membaca surah Al-Waqiah, telah membaca surah Al-Mulk dan sebagainya, kalau mati pun insya-Allah kita mati dalam keadaan kita sempat untuk buat amal di hari-hari akhir kehidupan kita, yang Nabi SAW sebut fa innamal a'malu bil khawatimiha, sungguhnya amal Allah kira di hujung hayatnya. Tuan-tuan beringatlah, tengok bagaimana kita dilalaikan dengan dunia. Ada orang mai jumpa saya, Ustaz, tengok ini layout plan rumah saya yang saya buat ni, selepas saya nak pencen saya akan duduk sini berapa tahun, 5 tahun lagi nak pencen. Tanah dah beli, rumah ni Masya Allah besarnya ni, Masya Allah Rabbi, ni apa ni, ruang tamu. Pasal apa besar sangat ni? Oh ni anak ramai ni. Ni bilik-bilik ni sampai 5 ni, Masya Allah, anak ramai ni. Satu bilik ni ada bathroom, ada toilet dia.
Ni pos ni punya besar ni pasal apa ni? Nanti kenduri senang nak buat anak beranak semua kat sini, tak payah sewa kemah dah. Ni ruang tepi ni luas, masya-Allah Rabbi, spare duit KWSP, spare duit pencen. Buat persiapan, buat segala persediaan untuk bila ni selepas daripada pencen berapa tahun lagi ni? 5 tahun, 10 tahun akan datang. Saya tanya ada satu soalan je. Tuan rasalah sempat tak tuan sampai ni 5 atau 10 tahun nak sampai ni? Pasal apa ustaz tanya macam tu? Dia kata subhanallah. Tapi memang macam tu. Dalam keadaan dia belum pasti pun tuan-tuan, dia nak sampai duduk dekat dalam tu, tapi segala persediaan dan persiapan dia telah buat kepada tempat yang belum tentu dia boleh sampai. Bukan persediaan sekarang, bahkan daripada dia masuk kejar itu dia dah plan dah. Pencen dia dekat mana, simpanan macam mana, segala preparation, segala persediaan telah pun dia buat untuk selepas dia pencen. Dan kalau dia boleh duduk pun di tempat itu tuan-tuan, belum tentu dia boleh duduk subhanallah 10 tahun, 20 tahun, belum tentu lagi. Sedangkan satu tempat yang namanya kubur, yang sudah pasti dia akan pergi. Satu tempat yang belum tentu dia boleh pergi, kalau dia boleh duduk pun tak sampai 10 tahun, dia buat segala persediaan, dia buat segala persiapan, dia buat segala susah payah untuk pergi dekat situ. Ni satu tempat yang confirm dia pergi, satu tempat yang pasti dia akan masuk. Yang duduk dekat situ bukan 5 tahun, 10 tahun, entah beribu tahun, berapa lama kita pun tak tahu. Tidak ada sebarang persediaan pun dia nak pergi kat sana. Tak ada sikit pun. Bahkan tak pernah bersedia. Peliknya manusia, kata ulama, apabila dia tahu dia nak mati, apabila dia tahu kata dia nak masuk dalam kubur, tapi dia tak pernah buat segala persiapan dan persediaan pun untuk dia masuk ke dalam tu. Tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad. Berubahlah. Berubah. Jangan sampai kita dilalaikan dengan dunia sampai langsung tak ingat akhirat. Mula besok tuan-tuan, tolonglah tuan-tuan, paksalah diri tuan-tuan untuk bangun tahajud. Mula besok tuan-tuan, tolonglah paksa diri tuan-tuan untuk pergi sembahyang berjemaah, sebab kita tak tahu mungkin besok ni hari akhir kita hidup di dunia ni. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ingat ulama pesan dekat kita, berapa amalan yang boleh mengelakkan kita daripada diazab di dalam kubur. Yang pertamanya tuan-tuan, ulama ajar kepada kita untuk jangan melewat-lewatkan sembahyang. Jangan melewat-lewatkan sembahyang. Melewatkan, sengaja melewat-lewat dan mentakhirkan sembahyang ini mengundang azab kubur. Bersegera untuk sembahyang akan menahan daripada siksanya kubur. Diceritakan dalam kitab yang kita baca, riwayat subhanallah tuan-tuan sekalian, kisah-kisah lama dalam kitab-kitab lama. Wallahu a'lam, tuan-tuan mungkin boleh mengambil pengajaran daripadanya. Bagaimana seorang yang namanya Ammar bin Dinar satu hari menziarahi adiknya yang telah meninggal dunia. Kemudian waktu dia sedang uruskan jenazah adik dia, tuan-tuan, uncang duit dalam poketnya jatuh dalam lubang tersebut. Setelah dikambus sebagainya, dia perasan kata duit tu jatuh. Kemudian tuan-tuan, setelah semua orang balik apa semua, dia balik dan dia korek duit, dia korek lubang tu untuk ambil duit dia tu. Dan terlintaslah hati dia nak tengok macam mana keadaan adik dia dalam tu. Lalu dia korek tuan-tuan dan dia buka. Ketika dia nak buka, masya-Allah Rabbi, papan yang menutupi jenazah adik dalam kubur, tiba-tiba keluar api di dalamnya tuan-tuan. Lalu dia cepat-cepat tutup dan lari balik ke rumah. Dia tanya mak dia apa yang adik dia buat. Sampai ke tahap subhanallah, bila dia masuk dia tengok ada api dalam kubur adik dia. Kata mak dia, ada dua perkara yang aku lihat adik kamu suka buat. Yang pertama, adik kamu ni suka lewat-lewatkan sembahyang. Dia suka melengah-lengahkan sembahyang. Tuan-tuan, ini bukan cerita tinggal sembahyang. Ini cerita melewat-lewatkan sembahyang. Bagaimana seorang perempuan menulis di dalam blognya, dia bermimpi dia mati dan menjawab soalan mungkar nakir. Dia tak mampu untuk menjawab soalan mungkar nakir. Apabila ditanya siapa Tuhan kamu, dia kata aku tahu jawapan tu tapi tak mampu keluar daripada mulut aku. Kenapa? Sebab dulu dia suka melewat-lewatkan sembahyang. Kenapa tuan-tuan? Sebab waktu masuk saja waktu tuan-tuan, Allah panggil Allahu Akbar, hayya 'alas salah, mari sembahyang, mari sembahyang. Waktu tu Allah memanggil tuan-tuan dan tuan-tuan memilih untuk buat yang lain lebih daripada menyahut seruan Allah. Tuan-tuan ada option. Tuan-tuan sedang melihat TV, sedang menonton TV, subhanallah, tiba-tiba Allah panggil, mai sembahyang saat, mai sembahyang saat, mai bertemu aku saat. Kamu memilih membesarkan TV lebih daripada kamu besarkan Allah. Kamu besarkan kerja kamu lebih daripada besarkan Allah. Kamu besarkan rumah tangga kamu lebih daripada kamu besarkan Allah. Kamu besarkan dunia kamu lebih daripada kamu besarkan Allah. Bagaimana kamu nak berjawab yang Allah itu Tuhanku dalam kubur bila ditanya oleh para malaikat? Tuan-tuan, masalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua tuan-tuan,
cara untuk kita mengelak daripada fitnah kubur ataupun azab kubur diajar kepada oleh kita, diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita ialah dengan beramal dengan surah Al-Mulk. Beramal dengan surah Al-Mulk mula malam ni. Saya minta tuan-tuan seluruhnya yang hadir pada hari ini, kalau tuan-tuan yakin yang tuan-tuan nak mati, kalau tuan-tuan beriman dengan alam barzakh, kalau tuan-tuan beriman dengan alam kubur yang kita tahu bahawa amal kita sedikit, yang kita tahu bahawa kita dosa banyak, tuan-tuan paksalah diri tuan-tuan, usahalah untuk membaca surah Al-Mulk pada malam hari sebelum daripada kita tidur. Tuan-tuan tak hafaz, tuan-tuan bacalah tuan-tuan sekalian. Jangan biar satu hari pun kita takut kita mati dalam keadaan tuan-tuan kita tak pernah bersedia. Kita tahu amal kita sedikit, kita tahu dosa kita banyak. Tuan-tuan sedang orang ajar dekat kita bagaimana cara untuk mengelak daripada fitnah kubur, kita masih abaikan betapa teruk dan dahsyatnya kita ni tuan-tuan sekalian. Mula pada malam ini, pastikan kita mula untuk membaca surah Al-Mulk pada juzuk yang ke-29, surah yang pertama pada muka surat tersebut. Surah Al-Mulk tuan-tuan baca hanya 30 ayat sahaja. Pastikan pada malam ini sampailah ke akhir hayat kita akan beramal dengan surah Al-Mulk. Mudah-mudahan seperti Nabi SAW janji, kita akan terlepas daripada azabnya kubur. Dan yang ketiga tuan-tuan sekalian, bagaimana untuk mengelak daripada azabnya kubur tuan-tuan sekalian, berdoalah kepada Allah dengan doa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang kita. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Doa yang kita baca kata ulama pada setiap kali lepas daripada kita tasyahud akhir sebelum kita beri salam, innaka hamidun majid, kemudian sambung dengan doa tersebut, kemudian barulah memberi salam. Mudah-mudahan dengan berkat doa tersebut Allah hindarkan kita daripada azab kubur. Dan yang keempat tuan-tuan, untuk pastikan kubur kita cerah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan tolonglah untuk kita bangun bertahajud. Paksalah diri kita tuan-tuan, usahalah untuk bangun paling tidak 2 rakaat sebelum daripada sembahyang subuh, sebelum daripada azan subuh. Mudah-mudahan kita boleh bangun pada waktu tersebut. Allah akan terangkan kubur kita daripada kegelapan ahlul kubur tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit daripada tazkirah peringatan di khutbah kita pada hari ini menjadi manfaat kepada kita tuan-tuan. Ambillah pengajaran, berusahalah dan berubahlah tuan-tuan supaya kita menjadi orang yang selamat nanti kita berada di alam barzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.